Adik nak tolong mama ke? Tolong mama. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Pagi lagi. Okay, so seperti dijanjikan hari ni kita akan belajar rumus Heron. Rumus Heron ni satu muka surat je. Simple gila. Cuma bad news about rumus Heron dia tak ada dalam senarai rumus. Okay, dia tak ada dalam senarai rumus dan cikgu rasa sebab dia baru perkenalkan kot rumus Heron ni. Dia sebagai satu alternatif lain untuk kita cari luas segitiga. Okay, sebelum ni kita dah belajar cari luas segitiga kalau awak ingat kan. Okay, kita recap sikit. Okay, sebelum ni sama pula colour. Sebelum ni kita ada contohnya ni satu segitiga. Okay, kemudian kita ada bucu A, B, C. Okay, setiap bucu akan ada dia punya sudut. Okay, kemudian kita belajar sisi bertentangan dengan setiap sudut. Okay, ni sisi yang bertentangan. Okey, yang mana kalau contohnya sudut A, sisi yang bertentangan adalah sisi A kecil. Sudut B, sisi yang bertentangan sisi B kecil. Sudut C, sisi yang bertentangan adalah sisi C kecil. Macam tu. Okey, dan daripada sini hari tu kita dah come out dengan rumus luas segitiga. Okey, luas segitiga iaitu senang je rumus dia. 1/2 awak darabkan dengan Contoh dalam soalan tu dia provide awak dengan sudut C. Okay, dia provide awak dengan sudut C. Okay, cuba colour sikit sudut dia. Jadi bila dia provide dengan sudut C, maksudnya awak kena tengok pada kedua-dua sisi yang bersebelahan dengan sudut itu untuk kita gunakan luas segitiga. Okay, so kita tengok sisi dia, kita ada sisi A, sisi B. Okay, maksudnya A darab B. Kemudian kita akan darabkan dengan sin sudut C. Okay, ini adalah rumus luas segitiga dan rumus ini provided dalam senarai rumus awak. Daripada dulu sampai sekarang dia tak pernah keluarkan. Okay, tapi untuk rumus Heron ni dia ada satu benda yang lain sikit. Okay, yang mana kalau awak tengok kita punya segitiga langsung tak ada sudut. Sekali tengok nampak petua kosinus. Kalau cikgu tengok petua kosinus sebab ketiga-tiga sisi diberi. Okay, bila ketiga-tiga sisi diberi tanpa sebarang sudut, for sure confirm petua kosinus is applied. Okay, kita boleh pakai petua kosinus kat situ. Okay, jadi kalau lah tanpa menggunakan rumus Heron, kita nak cari luas segitiga yang kita nampak sekarang ni, yang dalam gambar rajah ni, A, B, C, kita nak cari luas segitiga tu. Apa first thing yang kita kena buat? Kalau seandainya rumus Heron ni tak wujud. Okay, first kali kita kena cari salah satu sudut. Okay, contohnya kita target, kita nak cari sudut A. Okay, kita nak cari sudut A, jadi kita tandakan sudut A. Ini sudut A, okay, kita nak cari sudut A. Okay, supaya nanti kita boleh kira luas dengan menggunakan konsep luas segitiga. So kita cari sudut A, untuk menggunakan petua kosinus, kita akan tengok sisi yang bertentangan. Okay, cikgu tulislah kat sini petua kosinus. Ni recap dua benda sekali ni. Petua kosinus. Okay, kita akan guna sisi yang bertentangan. Masuk nilai sisi bertentangan 5/2 sama dengan, ambil sisi yang bersebelahan 10/2 tambah 11/2 tolak 2 dalam kurungan. Sisi yang bersebelahan juga 10 darab 11 darab cos sudut A. Tak tahu lah awak ingat ke tak benda ni. Okay, so ini yang kita nak buat. Kita nak cari sudut A ni. Jadi kalau dalam petua kosinus ni apa mula-mula kita buat? Yang ini dulu kita selesaikan. Kemudian kita tolakkan dengan 5/2. Okay. Kita akan buat 10 kuasa 2 tambah dengan 11/2. Okey, dapat jawapan. Andaikan kita buat dia ke sebelah, maksudnya 5/2 akan tolak dengan jawapan kita tadi. So kita akan dapat negatif 196. Jadi sekarang di kiri kita, di kiri kita adalah negatif 196. Okay, untuk belah kanan pula kita ada tinggal baki lagi iaitu yang ini. Okay, yang ini kita belum selesaikan. Jadi ini kita boleh selesaikan dulu. Negatif 2. Okay, darab 10 tak 10 lah, ni congak pun boleh.
dapat negatif 100 kan. Negatif 200. Dapat negatif 200. Okey. So negatif 200 maksudnya di sini sekarang adalah negatif 200. Negatif 200 lepas tu ada cos sudut A. Okay. Then next step kita bawa negatif 200 ni ke sebelah. Okay. Yang ni negatif 200 ni adalah darab dengan cos sudut A. Maksudnya bila bawa sebelah dia akan jadi bahagi. So step yang seterusnya adalah negatif 196 bahagi negatif 200. Okay, kita dapat jawapan dia 49/50. Okay, jadi di sini kita akan dapat 49/50. Okay, sama dengan cos sudut A. Okay, soalan untuk siapa yang dah ada? GV, untuk GV. GV ada lagi kan? Macam mana GV daripada sini nak cari sudut A GV? Kita ada nilai, kita ada cos, macam ni kita nak cari sudut A. Kita pakai rumus apa? Macam mana kita nak tekan dekat kalkulator? Shift cos Ya, betul. Ingat apa lagi? So kita akan tekan shift cos, kemudian kita masukkan 49/50. Okay, so kita dapatlah nilai sudut dia 11.48. Allah. Terpanting. Okay, so dapat 11.48. Jadi kita dapat kita punya sudut A /adalah 11.48 darjah. Dapat sudut A baru kita masuk dekat rumus luas segitiga. Okay, so 1/2 darab. Okay, sisi bersebelahan dengan sudut 10 dengan 11. So 10 darab 11 darab sin 11.48 darjah. Okay, so kat sini kalau kita kira, okay, 1/2 darab 10 darab 11 darab sin 11.48. Okay, so jawapan dia 10.95. Okay, so kita dapat luas segitiga 10.95. Kalau ada salah cikgu kira beritahu 10.95 cm persegi untuk luas. Okay, nampak yang kerja dia macam panjang tau kalau tak wujudnya rumus Heron ni. Okay, jadi rumus Heron ni dia bagi satu kelebihan kat kita yang mana jalan kerja kita akan ada 2 step saja. Okay, instead of kita kena pakai 2 rumus, kita hanya akan pakai rumus Heron saja. Okay, 2 step saja. Mudah tapi kena ingat rumus dia sebab rumus dia tak wujud dalam exam. Okay, tak diberi. So apakah rumusnya? Okay, first dia kata awak kena hitung semi perimeter. Okay, jadi jom kita kira semi perimeter untuk kita punya gambar rajah ABC ni. Semi perimeter maksudnya separuh daripada perimeter. Tak payah ingat yang ni pun tak apa. Okay, tak payah ingat yang ni pun tak apa. Ingat je awak kena kira semi perimeter. Okay, so semi perimeter kat sini dia bagi S kan, so kita follow lah. S sama dengan kita ada 10 tambah 5 tambah 11 bahagikan semua dengan 2. Okay, 10 tambah 5, 15 tambah 11 kita dapat 26, bahagi 2 kita dapat 13. Okay, so semi perimeter kita adalah 13 cm. Okay, jadi 13 ini yang kita akan masukkan ke dalam rumus. Rumus dia ni. Yang ini yang kena ingat. Ini. Okay, yang ni kena ingat. S tu adalah semi perimeter. Okay, maksudnya daripada sini kalau kita nak kira luas dengan menggunakan rumus Heron. Okay, luas sama dengan, ini kita buat punca kuasa panjang. Kita masukkan semi perimeter dulu, 13. Kemudian setiap satu sisi perlu ditolakkan dengan semi perimeter. Maksudnya semi perimeter kita 13 kan? Tolak dulu dengan sisi untuk A, 5. Okay, so tolak 5. And then dia tak ada tambah, tak ada tolak tau kat situ. Dia semua darabkan, darab. Okay, so next 13 tolak pula dengan 10. Lepas tu 13 tolak pula dengan 11. Macam tu. 13, okay. Tekan kalkulator sejibik macam yang korang tulis. Okay, sebab kadang-kadang kita tulis cantik dah. Lepas tu tekan kalkulator, dah tak pasal-pasal kalkulator ni pula yang pedajal kita kan. Sebab kita salah tekan. Okay, so masukkan 13.
tolak 11. Okey, tu. Selesaikan yang dalam dulu, dapat jawapan, kemudian punca kuasa jawapan. Okey, so jawapan akhir adalah 24.98. 4.9. Betul Betul? cikgu. Okay. Kat cikgu punya apa tu kosinus punya letak tu kan ada 210 yang lepas negatif 2 dalam kurungan 10. Ya, that's why. Okay, thank you. Cikgu dah nampak dah kan salah. Sebab sini 10-10. Kenapa 10-10 patut 10-11 kan? Ya. Good. So kat sini lah yang kita salah. Okay, kita betulkan balik. Dah buat lah. Salah masuk. Okay. Kita betulkan balik. Apa ni? Ya, betul. Ni 10 dengan 11. So 10-11. Okay, so kalau 10-11 maksudnya kat situ kita dapat negatif 2 darab 10. Darab 11 dapat negatif 220. Okay, negatif 220. Okay, sebab sini darab. Bila kita bawa ke sebelah, so kita akan dapat negatif 196 bagi negatif 220. Kita dapat dalam pecahan 49/55. Okay, cantik. 49/55. Okay, so shift cost answer 27.01. Sini 27.01. Jadi di sini 27.01. Okay, so sin 27.01 darab 10 darab 11 darab hubungan 1/2. Okay, so dapatlah. Yeay, thank you Iman. Iman ke tadi? Cikgu tak boleh tengok sampai L. Okay, thank you L. Kalau pakai handphone nampak tak juga siapa yang bercakap. Okay, 24.98 cm kuasa dia. Okay. Yeay, saya nampak dah salah. Jadi exam jangan buat kalau mistake macam cikgu. Malu aku. Okay, sambung. Okay, jadi maksudnya rumus Heron ni much easier lah nak bandingkan dengan cosinus dengan luas segitiga. Sebab nanti salah cikgu, salahkan rumus. Okay. So ni contoh dia bagi, tak payahlah tengok. Kita pergi muka surat sebelah. Kita terus buat latihan dia. Kita kan pandai. Okay, kita buat latihan dia terus. Cikgu salah lagi. Stress. Terbosa pula. Okay, so tengok latih diri 9.8. Dia bagi awak gambar acah. Okay, sama juga. Jadi, let's avoid petua cosinus. Marilah kita buat petua rumus Heron. Okay, jadi dia bagi apa? 5.4, AC 6.1, BC 7.3. Semua dah catat kat situ. Dia nak luas segitiga ABC. Okay, so apa step pertama untuk rumus Heron tadi? Siapa yang dah ingat? Okay, mula-mula kita kena kira dia punya semi perimeter. Okay, semi perimeter iaitu S. Okay, so semi perimeter tambah semua perimeter bahagikan 2. 5.4 tambah 6.1 tambah 7.3 bahagi 2. Senang-senang ni kita tekan kalkulator. Okay, so 5.4 tambah 6.1 tambah 7.3 dapat berapa? 9.4. So 9.4 cm. Okay, step yang kedua kita masuk dia punya rumus. Okay, so luas dia adalah punca kuasa. Okay, lepas tu masuk semi perimeter 9.4 darabkan dengan semi perimeter tolak setiap satu sisi. So 9.4 tolak 5.4. 9.4 tolak 6.1. Okay, 9.4 tolak 7.3. Okay, berapa jawapan lain? Siapa yang dah siap kira? Okay, 9.4 darab 9.4 tolak 5.4. Okay, darabkan dengan 9.4 tolak 6.1. Okay, darabkan dengan 9.4 tolak 7.3. 16.14. Ya, sama. Okay, good. 16.14 cm persegi. Okay, ada tak dapat jawapan lain? Tadi kan cara nak kira tahu kan? Kita kira yang dekat dalam ni dulu. Sedap warna. Lepas tu baru kita square rootkan semua jawapan. Square root answer je tekan.
Okay, siap nombor 2. Oh, cikgu tak dengar suara Adam langsung hari ni. Adam ada lagi ya? Sonyap, ya Adam. Okey, rajah di sebelah menunjukkan dua segitiga EFJ dan juga EFG. Okey, EGH. Maksudnya segitiga yang ni dengan segitiga yang besar ni. Lepas tu EFG dan EGH adalah garis lurus. So EJH, EFG garis lurus. Okey. Hitung luas kawasan berlorek. Maksudnya awak kena kira dua luas dulu. Okey, mula-mula awak dapatkan luas EGH, okey. Kemudian awak tolakkan dengan luas EJF, EFJ, salah pula tadi, EFJ. Okey, tolak dengan luas EFJ. Okey, so kira satu-satu luas lebih dahulu. Jadi kita kena start dengan semi perimeter yang mana yang kita nak, semi perimeter paling besar. Okey, kita ambil semi perimeter untuk EGH dulu. Okey, so sama dengan EGH. Jadi 5 kena tambahkan dengan 6. Okey, untuk kita kira keseluruhan panjang belah sini. Okey, so 5 tambah 6 kita dapat 11 cm. Panjang daripada E sampai H. Kemudian H sampai G panjangnya adalah sama dengan J sampai F. Sini adalah segitiga sama kaki ni. EJ 5. Maksudnya sini pun 5 cm. Sini pun 5 cm. So H sampai G 5 cm. Okey, E sampai G pula. Okey, E sampai G 9 tambah 3 kita dapat 12 cm. Okey, jadi nak semi perimeter untuk EGH kita tambahkan semua yang colour merah tu. Bahagi 2. 11 tambah 5 tambah 12 bahagi 2. Okey, so yang tu kita dapat 11 tambah 5 tambah 12 bahagi 2 kita dapat 14. Okey, so semi perimeter dia 14 cm kat sini. Okey, untuk dia punya luas, okey, luas segitiga EGH sama dengan punca kuasa panjang okay, so kat sini adik makan ni tulis 14 dulu semi perimeter and then semi perimeter tolakkan dengan semua sisi. 14 tolak 11 14 tolak 12 Baba 14 tolak 5. Okay, so kira 14 dalam kurungan 14 tolak 11 14 tolak 12 14 tolak 5 punca kuasa answer kita dapat 25.495. So 25.5 sifar kita ambil. Okay, 25.5 sifar cm persegi. Okay, siap satu. Kita nak ni pula. So yang ni kita buat colour lain lah. Boleh lah kita bezakan dia. Okay, next kita nak luas EFJ. Okay, so kita ambil semi perimeter dulu, EFJ. Okay, sama dengan, okay, kita ambil 5 cm ni kan, 5 cm, 5 cm. Adik nyanyi 9 cm. Kau kojut kamu dengar. 5 tambah 5 tambah 9 bahagi 2. Okay, 5 tambah 5, 10 tambah 9, 19. Jadi 19 bagi 2, 9.5. Okay, 9.5 cm. Kemudian cari luas segitiga EFJ. Okay, luas segitiga EFJ sama dengan, okay, so punca kuasa, okay, ambil semi perimeter dulu 9.5, darabkan dengan semi perimeter tolak setiap sudut, 9.5 tolak 5, 9.5 tolak 9. Okay, lepas tu ada lagi satu, 9.5 tolak 5 lagi sekali. Okay, dah siap. Okay, buatlah depan. So 9.5 dalam kurungan 9.5 tolak 5. Okay, dalam kurungan 9.5 tolak 9. Dalam kurungan 9.5 tolak. Dah ada yang dapat jawapan dah ke? Okay, then set answer. Dapat 9.8. 9.8 berapa dah? Cikgu dah terpadam. Uish.
Cik, Ya, Adam. luas segitiga AGH saya dapat lain. Ha? Saya pun dapat lain. Ya, cikgu tak Ha. tekan ke? Okey, 14. 27. Ya, semi perimeter betul. Itu betul. Luas. Okey. Luas masuk rumus betul. 14 tolak Betul. 11, 14 tolak 12, 14 tolak 5. Okey, tak payah cikgu tekan balik. 14. Kita tekan kat sini ya. Apa cikgu kau hari ni? Ada 14 and then dalam kurungan 14 tolak 11 tutup kurungan. 14 tolak 12 tutup kurungan. 14 tolak 5 tutup kurungan. Okay, and then third jawapan 6.2 27.4 betul lah. Kan? Macam tu cara tekan. 25. Cikgu tekan 25? 25.50. Oh, cikgu salah tulis. Okay. So 27.50. Yelah, betul-betul. Okay, so 27 Kan? Okay, yang ni apa cikgu lupa dah. Okay, 9.5 tolak 5, 9.5 tolak 9, 9.5 tolak 5 lagi sekali. Set answer dapat 9.808. Okay, kita ambil 4 angka berarti. So sini 9. Okay, sama dengan 9.808 cm persegi. Okay, so jawapan akhir kita nak cari dia punya luas kawasan belorik. Okay, so luas, adik duduk. Tunggu ya. Tunggu turn adik. Luas kawasan belorik sama dengan 27.5 sifar tolak 9. Sabar adik, 8. Iya. Aish tak ada. Let's go. 9.808. Okay. So luas kawasan belorik adalah 17.69. Buatlah 692 cm persegi. Okay, dah siap. Sama tak jawapan korang? Sama. Cikgu. Sama, okay Cun. Baiklah, ada second calculator online. Apa? Nanti, sabar. Okay dah dah siap jangan kerja. Kita nak proceed last penyelesaian. Jarang kita bincang soalan penyelesaian ni, dalam kelas pun kita tak bincang kan. So hari ni kita bincang. Okay. So ini adalah soalan aplikasi penyelesaian masalah untuk luas segitiga. Okay, so kita tengok latih diri 9.9 pula. Alamak. Cik ruang sebelah. Okay, so soalannya apa dia cakap kat sini, Encik Han mendapat tender memasang permaidani di sebuah pejabat. Luas permaidani yang perlu dipasang untuk ruang pejabat seperti jam rajah di sebelah. Sekali tengok nampak macam kita nak buat luas poligon, betul tak? Tapi apa benda yang kita boleh buat lagi selain daripada yang ini? Macam mana kita nak cari? Siapa ada idea? Kita ada sekarang ni segi 4. Sisi 4. Kita tak panggil dia segi 4 sebab segi 4 ada 2 jenis je. Segi 4 sama, segi 4 dapat. Ini adalah sisi 4. So macam mana kita buat? Okay, betul. Kita bahagikan 2 menjadi dia punya segitiga. Kat mana kita nak potong? Okay, cikgu bagi sudut Cikgu bagi dia punya bucu. Cikgu nak tahu awak nak potong kat mana. Okay, so cikgu bagi bucu dia dulu. Segi bucu A, B, C, D. Okay, nak potong kat mana? AC. A dengan C. Reason? Sebab ni sudut tegak. Sebab sudut tegak dan daripada situ apa yang boleh dapat nanti? Teorem Pythagoras. Yes, awak boleh apply teori Pythagoras untuk cari panjang sisi A sampai C. Okay, pandai. Very good.
Okey, jadi sekarang kita dah boleh cari sisi AC. Jadi kita akan bahagikan menjadi dua segitiga. Satu segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh apply teori Pythagoras. Okey, jadi untuk cari AC, kita akan cari AC dulu. Okey. Soalan 1. Okey, kita cari panjang AC. Menurut teori Pythagoras, sebab AC itu adalah hypotenuse. Maksudnya awak kena buat punca kuasa 16 kuasa 2 tambah 20.5 kuasa 2. Okey. So kita dapat berapa? 16 kuasa 2 tambah 20.5 kuasa 2. Punca kuasa kan, kita akan dapat 26.00. Okey, sebab 0048 kan. So kita kira dia sebagai 26 point sifar-sifar lah. 26 je pun okey. So sini 26 meter. Okey, dah dapat. Jadi kita akan pakai rumus Heron sebab tu yang paling senang. Kita ada 3 sisi, kita boleh pakai rumus Heron. Okey, mula-mula kita akan cari luas. Okey, kita cari luas segitiga ACD dulu. Okey, mula-mula cari dia punya semi perimeter iaitu 16 tambah 26 tambah 20.5. Okey. Kita cari yang ni dulu yang ni dulu. Yo adik. Oh yo adik. Bagikan dengan 2. Dia rasa buat lawak oh. Bersabarlah. 20.5 bahagi 2. So sini kita dapat 31 Allah. 31.25. Okey, 31.25 cm dia punya perimeter. Kemudian kita cari dia punya luas. Okey, luas segitiga ACD sama dengan punca kuasa masukkan semi perimeter 31.25. Okey, dalam kurungan 31.25 tolak setiap sisi, tolak 16. Okey, kemudian 31.25 tolak 20.5. Okey, panjang ni. Okey, dan lagi satu 31.25 tolak 26. Okey, semua dah ada 16, 20.5, 26. Okey, panjangkan. Sampai hujung. Okey, so kira kalkulator 31.25 dalam kurungan 31.25 tolak 16. Dalam kurungan 31.25 tolak 20.5. Dalam kurungan 31.25 tolak 26. Punca kuasa jawapan kita dapat 163.99999. So dia akan jadi 164. Sabarlah sayang. 164 cm persegi. Next kita cari yang warna hijau ni pula. Okay, segitiga yang warna hijau ni pula. Sekejap je nak habis dah. Okay, so kita cari luas ABC. Okay, cari dia punya semi perimeter dulu. Jadi 18 tambah 11.5 tambah 26 bahagi 2. Okay, 18, 11.5, 26. Alright. Tambah 11.5 tambah 26 bahagi 2. So kita dapat 27.75. Dia panggil geng. Okay, next kita cari luas segitiga ABC. Okay, luas segitiga ABC. Kalau sikit. Dah, bagus. Sama dengan, punca kuasa. Ambil semi perimeter 27.75, darab 27.75. Okey, tolak setiap satu sisi, tolak 18. Okey, next 27.75 tolak 11.5. Okey, lepas tu 27.75 tolak 26. Tak muat yang panjang. Tolak 26. Okey. So check balik dah masuk semua 18, 11.5, 26. Okey. Baru boleh tekan kalkulator. 27.75
darab 27.75 tolak 18 tutup kurungan 27.75 tolak 11.5 tutup kurungan 27.75 tolak 26 tutup kurungan. Third answer 87.72. Okay, so luas dia 87.72 cm persegi. Okey, belum habis lagi. Untuk luas keseluruhan maksudnya awak kena tambah kedua-dua. Okey, oleh itu luas ABCD sama dengan 164 tambah 87. 87.72. Okey, tambah 164. Dapat 251.72 cm persegi. Okey, dapat tak? Sama tak? Siap soalan satu. Cikgu meter kan? Sama? Oh meter. Oh atas cikgu buat meter betul semua cm Ya Allah. Okey. Betul kan unit dia tukar semua unit meter. Sini meter. Sini meter. Oink oink. Sini meter. Oink 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 oink. Sini meter. Sini pun meter. Sini pun meter. Okey. So tukar meter, meter, meter persegi, meter, meter persegi, meter persegi. Okey, siap. Depan betul Okey, last. Last. Soalan nombor 2. Dia duplicate lah. Okay. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, dia kata kat sini perhiasan berbentuk piramid. Perhiasan itu punya tapak berbucu segitiga PQR. Okay, lepas tu bucu V terletak tegak di atas bucu P. Okay, V terletak tegak atas bucu P, maksudnya kita boleh kata dekat sini dia ada sudut 90 darjah. Okay, 90 darjah. Okay, PQ 4 cm. PQ 4 cm, dia di sini 4 cm. PV 10 cm. Sini 10 cm. Okay, VR 15 cm. 15 cm. Dan sudut VQR. Okay, bila sudut VQR maksudnya sudutnya duduk dekat bucu yang tengah-tengah. So bucu Q. VQR. Okay, jadi yang kat sini. Sudut ini. Okay, yang ini sudutnya adalah 80 darjah. Okay. Okay. So dia suruh hitung luas permukaan condong perhiasan itu. Permukaan condong perhiasan itu. Jadi ini permukaan tegak, permukaan condong dia naik belah sini lah. Maksudnya luas yang belah sini. Condong maksudnya sinilah, sini kawasan condong. VQR. Dah macam colour semua pula ni. Okay, yang belakang ni tegak. VQP dengan VPR tegak, dia nak luas condong kan. So maksudnya kita nak kira luas VQR. Okay, so dekat sini maklumat yang kita ada hanyalah, okay, cuba kita lukis sekejap VQR, kita keluarkan. Okay, soalan 2, kita nak luas, okay, VQR. So sini V, sini Q, sini R. Okay, sini kita ada sudut iaitu 80 darjah. Lepas tu VR kita ada panjang dia 15 cm. Okay, yang lain kita tak ada Jadi kalau kita nak guna rumus, sebab ni dah ada sudut kan, kalau kita nak pakai luas segitiga yang sebelum ni, maksudnya awak kena tahu sisi QR dengan VQ. Okay, kita tengok lagi apa yang kita ada. Kita ada sini 10 cm, sini 4 cm, maksudnya awak boleh cari sisi VQ. Okay, sini kita ada yang ini, kita ada V, kita ada P, kita ada Q. Kemudian dia bagi QP kita sini 4 cm,
VP kita sini 10 cm, maksudnya kita boleh cari QV. Okay, untuk cari QV, okay, kita boleh apply rumus Pythagoras theorem. So maksudnya kita buat Pythagoras theorem and then 10 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay. So 10 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, punca kuasa kita dapat jawapan 10.77 cm. Okay, jadi di sini adalah 10.77 cm. VQ 10.77, jadi kita dapat sini 10.77 cm. Okay, jadi step yang pertama yang ini step yang pertama A. Okay, step yang kedua dengan menggunakan petua sinus. Okay, awak kena cari sudut R So awak nak cari sudut R kita akan baca sebagai sin R. So perkan dengan sisi bertentangan dia 10.77 sama dengan and then sudut 80 darjah. Perkan dengan sisi bertentangan dia 15. So kalau perhatikan sini R, sisi bertentangan dia 10.77. Ini 80 darjah, sisi bertentangan dia 15 cm. So cikgu susun macam ni. Sin yang kemudian awak darab. So kalau kita tekan kalkulator, cikgu ajar cikgu tekan kalkulator untuk dapat terus jawapan ni kalkulator kita kan. Mula-mula awak tekan sin 80. Lepas tu awak bahagikan dengan 15. Dapat jawapan, awak darabkan dengan 10.77. Lepas tu ini adalah jawapan untuk sin sudut R. Untuk cari sudut R maksudnya awak shift sin and then awak tekan answer. So awak dapat sudut dia. Jadi sudut R adalah 45 sebab sini 44.9987 kan. Jadi bila kita bunda dia akan jadi 45 darjah. So sudut R sama dengan 45 darjah. Jadi di sini sekarang adalah 45 darjah. Ini adalah step B. Step C, awak tahu satu segitiga. Setiap sudut dia bila ditambahkan dia adalah 180 darjah. Jadi awak boleh cari sudut V. Cari sudut V dengan cara cari sudut V. Sudut V sama dengan 180 tolak 80 tolak 45. So 180 tolak 80 tolak 45, awak dapat 55 darjah. Jadi sudut V ni adalah 55 darjah. Dapat sudut V dan awak boleh pakai rumus luas yang guna sudut tu. Jadi kita boleh terus cari luas untuk VQR. VQR iaitu 1/2 darabkan dengan sisi bersebelahan sudut yang kita dah ada, yang kita confirm dapat ni 10.77 darab 15. Darabkan dengan sin sudut yang kita baru kira tadi 55 darjah. Dan barulah kita dapat jawapan yang sama macam belakang. 10.77 darab 15 darabkan dengan sin 55. So kita dapatlah luas dia 66.17 cm persegi. Baru siap. Konyap ya korang. Tengah kira juga ke? Ada cikgu. Aduh. Tak bagi idea betul. Pernah cikgu fikir seorang-seorang. Terbaik dapat jawapan. So ni jalan kerja dia. Ni cikgu dah tandakan A, B, C, D. Jadi awak salin balik jalan kerja ni ikut turutan dia. Mula-mula awak cari panjang QV. Panjang QV sebab kita dah diberi maklumat yang sudut VP adalah sudut tegak. Sisi tegak. Jadi kita boleh pakai teori Pythagoras. Dari situ dapatlah sisi VQ ataupun QV ni iaitu 10.77. So kita dapat 10.77. Maksudnya kita dapat dua sisi. Tadi cikgu try nak cari sisi QR tapi gagal. Gagal sebabnya QR ini bukanlah berada pada sisi
yang bersudut tegak. Jadi kita tak boleh guna Pythagoras. Kita dah silap yang tu. Okay, so kita tak boleh cari QR ni sekarang. Apa yang boleh kita buat adalah kita applykan rumus petua sinus. Okay, jadi di sini ini adalah petua sinus. Kita apply petua sinus. Daripada petua sinus kita boleh dapat sudut yang bertentangan dengan 10.7 ni iaitu sudut R. Okay, kita dapat sudut R. Bila dah dapat dua sudut, kita boleh completekan satu lagi sudut. Okay, dengan menggunakan ni apa kita nak kata? Hasil tambah semua sudut segitiga. Kita tahu hasil tambah semua sudut segitiga 180. So kita tolaklah 80, tolak 45 kita dapatlah baki 55. Dapat sudut, ada sisi bersebelahan, boleh terus pakai rumus luas. Ni rumus luas yang bukan heron lah. Atas ni kita pakai heron, yang ni bukan heron Okay, ini rumus luas segitiga. Okay, so kita dah dapatlah jawapan macam belakang. Yeay. So betul lah. So ni jawapan last. Okay, yes. Okay, habis.